Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak murid Ustazah pada hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat sejahtera. Oke, kita terus kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bidang ibadah tajuk tayamum. Oke, mungkin ada murid yang tidak tahu apa itu tayamum, kan? Oke, sebelum itu mari kita tengok perbualan yang terdapat di dalam buku teks ini. Oke, tengok yang nomor 1. Kalau kamu tengok nih, budak nih dia macam baru lepas kemalangan, kan? Nampak kaki dia berbalut. Oke, tengok apa yang dia cakap, ha? Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mau berwudu nanti? Oke, Ustaz tu jawab, Nizam, dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayamum. Oke, seterusnya. Nomor 3. Tayamum, saya tahu, guna pasir kan Ustaz? Oke, yang nomor 4. Iza, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Oke, murid-murid, maksudnya di sini, jika kita tidak dapat mengambil air wudu, kita boleh menggunakan tayamum, tapi ada terdapat syarat-syarat tertentu, bukan suka-suka hati untuk bertayamum. Oke, mari kita lihat pengertian tayamum. Tengok yang Nina di atas nih. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dalil daripada surah Al-Maidah yang bermaksud, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah atau debu yang bersih. Oke. Sekarang kita tengok rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah berniat. Oke, dengar niatnya. Murid-murid boleh ikut Ustazah juga. Nawaitu tayammuma li'istibahati faradhis sholati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Oke, seperti yang kita tahu, sebelum solat kita mesti ada wudu. Tapi sekiranya kita tidak boleh mengambil air wudu, contohnya sakit yang tidak boleh terkena air, maka kita dibenarkan untuk bertayamum menggunakan debu tanah. Oke, jadi yang pertama tadi rukun tayamum ialah niat. Setelah niat, nomor 2, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua tangan hingga ke siku. Keempat, tertib. Oke, anggota tayamum maksudnya di sini ada 2 sahaja, berbeza dengan wudu. Oke, dan rukun ini ataupun turutannya mestilah dalam keadaan yang tertib. Tidak boleh tangan dulu baru muka. Mesti muka dulu baru kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Itu rukun tayamum. Rukun ini maksudnya perkara yang wajib kita laksanakan. Jika kita tidak buat dengan betul-betul, maka tayamum kita tidak sah. Jadi tayamum kita mesti ada niat, mesti menyapu debu tanah ke muka dan menyapu debu tanah di kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Oke, sunat tayamum pula ada 7. Ada 7, ha? Yang pertama, ini yang di kotak sebelah kiri. Membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya sunat tayamum ini sekiranya kita laksanakan, kita dapat pahala. Yang kedua ialah menyapu muka dari atas ke bawah. Ini caranya lah untuk mendapat pahala lebih.
Yang ketiga, menipiskan debu pada tangan, pada tapak tangan. Kita nipis-nipiskan, nanti Ustazah akan tunjuk kaidah bertayamum pada sesi pembelajaran akan datang. Keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Ini yang untuk di tangan lah. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wudhu setelah selesai tayamum. Oke. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum ialah, ini saja sebab yang boleh untuk kita ambil tayamum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Ada air tetapi hanya cukup keperluan diri dan ternakan. Maksudnya air kita terbatas. Kalau kita guna air itu untuk ambil wudhu, kita tidak air minum. Jadi itu tidak perlu untuk kita berwudhu, kita dibenarkan untuk bertayamum. Ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan di tempat ada air. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Oke. Jadi untuk soalan hari ini, kita tengoknya. Kelaskan sunat tayamum dan rukun tayamum dalam jadwal di bawah. Ini senang saja, Ustazah sudah bagi pilihan jawaban. Tinggal murid isi sahaja rukun dan sunat tayamum itu di dalam jadwal ini. Oke, baiklah, itu saja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada soalan boleh tanya Ustazah ya.